يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun di atas talian ini untuk kita sambung ataupun untuk kita mulakan kuliah yang baru ya setelah kita menghabiskan kitab Bersedia untuk Mati anjuran Nur Islam Academy. Dan insya-Allah hari ini kita nak bermula dengan kitab Umdatul Ahkam. Kitab Umdatul Ahkam merupakan kitab hadis ahkam yang mana pengarang dia Abdul Ghani Al-Maqdisi yang meninggal pada tahun 600 Hijrah yang berasal daripada Baitul Maqdis, merupakan salah seorang daripada ulama hadis yang terkenal, yang mana beliau terkenal dalam bidang hadis di antara kitab beliau yang paling besar, antara kitab yang paling besar ialah kitab Al-Kamal fi Ma'rifati atau fi Al-Kamal fi Asma'ir Rijal yang menghimpunkan semua perawi-perawi ataupun semua periwayat-periwayat hadis yang nama mereka terkandung di dalam kutub As-Sittah. Jadi kitab ini insya-Allah kita akan baca dan kita akan cuba untuk mengambil faedahnya, dan jika ada di sana perbahasan ataupun khilaf di kalangan para ulama, kita akan cuba untuk bahaskan. Mudah-mudahan dengan perbahasan ini dapat meluaskan sedikit ufuk pemikiran kita ataupun sedikit memberikan kita ruang untuk berlapang dada dengan orang yang berbeza pendapat ataupun orang yang amalannya sedikit berbeza dengan kita. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Abdul Ghani Al-Maqdisi menulis kitab Umdatul Ahkam, yang mana Umdatul Ahkam ya merupakan kitab yang ditulis oleh ulama yang bermazhab Hambali, iaitu Abdul Ghani Al-Maqdisi merupakan ulama yang bermazhab Hambali. Manakala kitab dia ini walaupun bermazhab Hambali, tetapi kitab dia ini disyarahkan oleh pelbagai ulama daripada mazhab yang pelbagai. Ada ulama yang bermazhab Syafi'i mensyarahkan kitab beliau seperti Ibn Mulaqin. Ada juga ulama bermazhab Hambali yang mensyarahkan kitab beliau. Jadi insya-Allah kerana ulama-ulama zaman dulu ni mereka tak kenal apa itu keta'assuban yang melampau. Berbeza dengan kita yang kadang-kadang banyak orang kata apa khilaf-khilaf yang kita tak boleh nak berlapang dada. Sepatutnya kita dalam bab ijtihad ni berlapang dada. Jadi kita nak tengok hari ni kitab Umdatul Ahkam dan kita ambil faedah. Ya, hadis yang pertama yang Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, saya difahamkan banyak daripada kalangan kawan-kawan yang tidak mendapat kitab ni. Jadi orang kata apa, penganjur minta saya untuk sharekan hadis yang pertama. Kitab ini tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian merupakan kitab yang disusun, kitab hadis hukum yang disusun untuk memahamkan kita tentang dalil-dalil hadis yang diguna pakai oleh para ulama dalam mengistimbatkan hukum hakam. Jadi kitab ni disusun berdasarkan kepada hukum hakam fiqh. Jadi dia mulakan kitab dia ni dengan kitab At-Taharah. Kitab At-Taharah iaitu kitab bersuci. Yang mana kitab At-Taharah biasanya bukan kata Abdul Ghani Al-Maqdisi saja. Ulama-ulama yang menulis dalam fiqh, ulama-ulama yang menulis dalam bab hukum hakam,
mereka akan memulakan kitab mereka ini dengan membicarakan bab at-taharah, iaitu bab bersuci. At-taharah ataupun bersuci di dalam bahasa Arab bermaksud sesuatu yang bersih, menjauhkan diri daripada perkara yang kotor. Itu dari sudut bahasa. Bila kita belajar fiqh ni macam itulah tuan-tuan. Kena faham satu-satu istilah tu dari sudut bahasa, dan satu-satu istilah tu dari sudut satu-satu perkataan tu kena faham dari sudut bahasa Arab dulu, kemudian kena faham dari sudut istilah. Kenapa begitu berlaku? Kenapa bila belajar fiqh aja kena tahu makna bahasa dan kena tahu makna istilah? Jawapannya adalah kerana orang-orang Arab ni tuan-tuan, sebelum daripada turunnya syariat Islam, orang Arab ni sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan menjadi rasul, ya, mereka telah pun bercakap Arab. Bila mereka telah bercakap Arab, maksudnya perkataan-perkataan Arab mereka telah gunakan. Jadi bila mereka telah menggunakan perkataan Arab, maka perkataan-perkataan yang telah menjadi istilah dalam syariat Islam juga mereka akan guna. Perkataan salat mereka akan guna, mereka telah guna. Perkataan zakat mereka telah guna. Perkataan wudu mereka telah guna. Jadi perkataan itu sebelum datangnya syariat Islam, mereka gunakan untuk makna yang selain daripada makna yang dimaksudkan oleh Islam. Maksudnya dia ada makna literal. Makna literal ini orang Arab dah guna sebelum daripada pensyariatan hukum. Umpamanya salat, orang Arab guna untuk doa. Bila sebut salat, orang Arab dulu faham doa. Jadi bila datangnya syariat Islam, Islam datang menjadikan perkataan salat yang telah pun orang Arab guna sebelum itu, Islam gunakan dengan makna yang lebih spesifik, iaitu perkataan dan perbuatan yang dimulakan dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Maka itulah yang dinamakan sebagai salat di dalam istilah fiqh ataupun di dalam istilah syariat Islam. Maka sama juga bila taharah, dari sudut bahasa orang Arab dah guna dah perkataan taharah ni. Orang Arab dah ucapkan, dah pertuturkan perkataan taharah yang bermaksud apa? Membersihkan diri, suci daripada sebarang kekotoran. Tetapi setelah datangnya syariat Islam, maka para ulama meletakkan taharah ini, perkataan taharah, dengan makna yang lebih spesifik, dengan makna yang lebih khusus, iaitu para ulama menyebutkan, ya, kalau tuan-tuan tengok dalam kitab Al-I'lam, dalam Syarah Umdatul Ahkam, dia menyebutkan at-taharah itu apa dia? Dia kata at-taharah fi'lu ma yustabahu bihi salah. Fi'lu ma yustabahu bihi salah. Itu maksud taharah. Apa dia? Melakukan sesuatu, melakukan satu perbuatan. Melakukan perbuatan yang mana perbuatan itu dibenarkan dengannya salat. Maksudnya kalau kita buat benda tu, kita boleh terus solat lepas tu. Itulah bersuci yang dimaksudkan di dalam agama, yang dimaksudkan di dalam syariat Islam, yang dimaksudkan dalam fiqh Islam. Kenapa Abdul Ghani Al-Maqdisi memulakan kitab dia ni dengan taharah? Kenapa mulakan dengan bab taharah? Sebab kalau kita tengok dalam kitab-kitab yang lain, umpamanya macam kitab Al-Imam Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, yang mana kalau kita tengok dalam Sahih Al-Bukhari tuan-tuan, kita akan dapati Al-Imam Al-Bukhari, ya, Al-Imam Al-Bukhari memulakan bab dia, memulakan kitab Sahih Bukhari dengan Kitab Bad'il Wahyi, kitab bermula wahyu. Kalau kita tengok dalam kitab yang lain, umpamanya kitab Imam Malik, dia mulakan dengan waktu-waktu salat. Ada di kalangan ulama yang memulakan dengan bab iman. Kenapa berbeza-beza? Berbeza mengikut kepada kecenderungan. Umpamanya, kalau kita tengok dalam kitab Al-Imam Al-Bukhari, Imam Bukhari ini dia tulis kitab Al-Jami'. Dia tulis kitab Al-Jami'. Yang mana kitab Jami' dalam bahasa Arab ataupun dalam bahasa ulama hadis. Dalam bahasa ulama hadis, bila kita sebut Jami', dia tak sama dengan Sunan. Bila kita sebut Musannaf, dia tak sama dengan Jami'.
Kerana setiap perkataan ataupun setiap nama yang diletakkan pada kitab hadis mempunyai makna yang khusus, yang tidak sama dengan orang lain. Sebab tu ada kitab hadis nama jami', ada kitab hadis nama sunan, ada kitab hadis nama musannaf, ada kitab hadis nama muwatta'. Semua itu ada makna yang tersendiri. Kalau kita tengok kitab sunan, apa maksud sunan? Sunan ialah kitab hadis yang penulisnya mengumpulkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis-hadis tersebut lebih fokus kepada hadis-hadis yang bersifat amali. Hadis-hadis yang fokus kepada hukum hakam, praktikal. Manakala kalau kita tengok dalam kitab musannaf, dalam kitab muwatta', yang mana apa maksud musannaf? Musannaf ini pengarang ataupun muwatta' ini pengarang mengumpulkan riwayat-riwayat, sama ada riwayat itu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun riwayat itu daripada sahabat. Maksudnya pandangan sahabat ataupun pandangan golongan salaf daripada kalangan tabi'i. Mereka kumpulkan di dalam sebuah kitab dan fokusnya kepada hukum hakam. Itu yang dipanggil sebagai muwatta' ataupun musannaf. Manakala bila kita sebut sebagai jami', kitab tu namanya jami'. Seperti kitab Sahih Bukhari, walaupun hari ini nama dia lebih glamour dengan nama Sahih Al-Bukhari, tetapi nama sebenar Sahih Bukhari itu panjang. Sebab tu orang panggil Sahih Bukhari, sebab nama betul dia panjang. Al-Jami' As-Sahih Al-Mukhtasar Al-Musnad min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Itu nama Sahih Bukhari. Tapi Sahih Bukhari ni kategori dia jami'. Apa itu jami'? Jami' itu ialah penulis ataupun Imam Bukhari sendiri, dia punya tujuan nak mengumpulkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis-hadisnya merangkumi keseluruhan bab di dalam agama. Merangkumi keseluruhan bab. Sebab tu kalau kita tengok Sahih Bukhari, dia tak hanya fokus pada hukum saja. Bab hukum pun ada, bab akidah pun ada, riwayat yang berkaitan dengan peperangan Nabi pun ada, riwayat yang berkaitan dengan tafsir Quran pun ada, riwayat yang berkaitan dengan manaqibus sahabah pun ada. Manaqib ni maksudnya kelebihan-kelebihan sahabat yang disebutkan di dalam hadis pun ada. Kenapa Imam Bukhari memulakan kitab sahih dia dengan Kitabul Bad'il Wahyi, kitab bermula wahyu? Kerana ada tujuan dia. Kerana kitab dia itu kitab nak mengumpulkan riwayat hadis yang berkaitan dalam seluruh bab agama, maka kena tahu dulu agama tidak bermula melainkan dengan wahyu. Agama tak bermula melainkan dengan wujudnya wahyu. Tanpa ada wahyu, orang tak tahu macam mana nak beramal. Tanpa ada wahyu, orang tak tahu macam mana nak berakidah dengan akidah yang betul. Maka turunnya wahyu merupakan permulaan kepada turunnya syariat, turunnya ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu Imam Bukhari dia bawakan kitab yang pertama sebagai Kitabul Bad'il Wahyi. Tapi Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi, Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi ni, dia mulakan dengan Kitabut Taharah. Yang maksud kitab taharah ni kitab bersuci. Kenapa? Kerana kitab yang dia susun ni ataupun hadis-hadis yang disusun dalam kitab ni fokusnya kepada hukum hakam. Jadi bila fokus kepada hukum hakam, hukum apa yang paling besar pada manusia? Hukum yang paling besar pada manusia yang nama mukmin, setelah dia mengucapkan kalimah syahadah, setelah dia mengakui dengan syariat Allah, setelah dia mengakui Allah itu Tuhan dia dan tidak ada Tuhan selain daripada Allah, setelah dia mengakui Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan Rasulullah, merupakan nabi dia, maka tidak ada yang lebih besar daripada itu dalam ibadat melainkan datangnya kefarduan salat. Dan salat itu pula, tak ada benda yang lebih besar pada orang mukmin melainkan salat setelah dia mengucap kalimah syahadah. Kalau kita tengok dalam rukun Islam pun, setelah kalimah syahadah datang salat. Setelah kalimah syahadah diucapkan aja, dia kena tahu bab salat, kena belajar bab salat. Dia kena belajar bab salat. Walaupun adalah sebahagian kadang-kadang dia kata, alah tak habis-habis kursus salat. Tak ada bincang benda lain ke? Ustaz-ustaz ni tak ada kerja lain ke nak buat? Kalau ustaz-ustaz dia kena bercerita bab hukum lah.
Ada kena cerita bab hukum lah kalau yang pandai sikit cerita bab hukum. Kerana takkan ustaz-ustaz nak pergi buat ramuan vaksin pula. Saya ingat kalau ustaz buat ramuan vaksin, orang tak nak beli vaksin tu. Tarik saintis buat vaksin pun orang tak percaya. Kan? Jadi ustaz-ustaz tak payahlah buat ramuan vaksin kerana orang tak percaya punya. Ada juga orang kata, alah tak habis-habis cerita bab hukum. Orang dah sampai ke bulan dah. Kita tanya juga dia, anda sampai belum? Dia kata saya belum lah. Kalau belum tak apalah. Kita yang ada kat bumi ni kita bincanglah apa yang kita mampu. Jadi ustaz-ustaz ni bincanglah bab hukum hakam. Kenapa tuan-tuan? Bab hukum hakam ni besar. Walaupun ada orang tak suka, walaupun ada orang anggap benda ni remeh, walaupun anggap benda ni selalu berulang, tapi dalam masyarakat kita ni ada orang yang baru lahir, ada orang yang baru balik, ada orang yang baru masuk Islam. Kita mungkin dah pandai. Mungkin masa kita umur belasan tahun kita dah belajar. Tapi waktu ni ada orang umur belasan tahun yang memerlukan kepada pengetahuan ini. Maka sebab itu hukum hakam berkaitan dengan asas fardu ain. Setiap masa dan setiap ketika akan berulang-ulang. Akan berulang-ulang dan akan sentiasa ada orang bincang. Kenapa? Kerana ada orang perlu. Ada orang baru masuk Islam, ada orang baru balik, ada orang yang baru nak insaf. Kan sebelum ni tak pernah nak ambil tahu pun, sekarang baru nak ambil tahu. Maka sebab itu dibincang tentang hukum hakam yang basic. Tapi hukum hakam yang basic ni kalau kita rasa kita jemu dah nak dengar tak apa, tak payah dengar pun tak apa. Tapi alhamdulillah, saya tengok tadi saya nak masuk dalam bilik kuliah ni pun tak sempat. Saya nak masuk pun tak boleh. Kan sampai penganjur kata ustaz kena buat ustaz punya link lah. Sebab kami punya link ni 100 saja orang boleh masuk, jadi tak boleh masuk. Jadi bila saya cuba nak masuk tak boleh, maka saya terpaksalah buat link saya sendiri dan terpaksa kita tukar link. Tapi alhamdulillah, walaupun tukar link nampak macam ramai juga ni, kita ada 242 orang dalam ni, alhamdulillah, yang cuba untuk mengambil manfaat daripada apa yang kita nak sampaikan pada malam ini. Dan mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, apa yang saya nak sampaikan pada malam ini memberi manfaat kepada kita. Mungkin ada yang pernah dengar hadis yang saya nak baca pada malam ini, tapi yang mana yang belum dengar, ambillah sebagai ilmu yang baru. Manakala siapa-siapa yang pernah dengar, anggaplah ia sebagai ulangan. Kerana hadis pertama yang kita nak baca ni tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, hadis yang sangat glamour. Hadis yang sangat terkenal, hadis yang sangat-sangat masyhur. Tapi tak apalah, oleh kerana hadis tu ada dalam ni, kita bacalah. Okey. Pengarang mulakan dengan kitabut taharah. Kerana salat benda yang besar. Dan salat tidak akan sah melainkan dengan bersuci. Maka sebab itu dia bermula dengan bersuci dulu. Kerana bersuci dulu, baru datangnya salat. Bersuci dulu, baru datangnya salat. Kemudian dia bawa hadis yang pertama. Sekejap saya sharekan dulu skrin. Yang mana tuan-tuan boleh tengok dia punya terjemahan ni. Saya ambil daripada Sahih Bukhari ni. Okey, saya ambil daripada Sahih Bukhari. Tapi saya punya kategori kitab yang ni. Sekejap saya tunjuk kepada tuan-tuan. Saya punya version yang ni lah. Tapi saya punya version ni dalam bahasa Arab lah. Kan? Cuma kalau saya tunjuk yang ni, tuan-tuan tak boleh nak faham lah. Saya tengok tulisan Arab je lah. Kan? Okey? Tapi kita tengok yang ada terjemahan bahasa Melayu punya. So, siapa yang boleh bahasa Arab, boleh tengok bahasa Arab. Siapa yang ada terjemahan bahasa Melayu, boleh tengok terjemahan bahasa Melayu. Baik, saya tak baca sanad dia. Kerana kita bukan dalam kuliah hadis. Kita nak ambil manfaat je daripada hadis ni dari sudut fiqahnya. Kerana hadis ni memang dah sahih dah. Ya? Kata Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innamal a'malu binniyah. Dalam riwayat sebut innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha ataupun yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis ni hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim pun riwayat, Nasa'i pun riwayat, Ibnu Majah riwayat, Abu Daud juga riwayat, Ibnu Khuzaimah pun riwayat. Banyak ulama-ulama meriwayatkan hadis ni. Walaupun hadis ni merupakan hadis yang terkenal.
Walaupun hadis ni merupakan hadis yang terkenal, saya yakin dan percaya tuan-tuan, mungkin semua orang dalam bilik kuliah ni dan semua orang yang mengikuti di Facebook pernah dengar hadis ni. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan tu dengan niat. Dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Sesiapa yang niatnya kerana Allah dan Rasulnya, sesiapa yang niat hijrahnya kerana Allah dan Rasul, maka hijrahnya akan dihitung kerana Allah dan Rasul. Sesiapa yang niat hijrahnya kerana dunia yang dia inginkan ataupun kerana perempuan yang dia ingin nikahi, maka hijrahnya itu akan bergantung kepada apa yang dia hijrahkan kerananya ataupun kepadanya. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hadis ni ramai ulama-ulama hadis ataupun pengarang-pengarang kitab hadis bersanad ni riwayatkan. Tetapi yang menariknya apa dia? Yang menariknya adalah kitab-kitab hadis ni tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kebanyakannya bila menukilkan riwayat ini, mereka menukilkan daripada jalur yang bertemu pada jalan yang sama. Iaitulah jalurnya seperti mana jalur yang saya tunjuk ni, yang tuan-tuan tengok ni daripada Yahya bin Sa'id. Walaupun sebelum nama Yahya ni ramai, tapi kebanyakannya ataupun semuanya yang sahihnya akan lalu kod jalan Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Yang mana Yahya bin Sa'id Al-Ansari mengambil hadis ni daripada Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Yang mana Muhammad bin Ibrahim mengambil hadis ni daripada Alqamah ibn Waqqas Al-Laisi. Alqamah mengambil hadis ni daripada Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang mana Umar mengambil hadis ni daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa saya nak tunjuk ni sebenarnya? Sebenarnya hadis ni walaupun glamour, hadis ni walaupun masyhur di atas lidah orang awam, di atas lidah penuntut ilmu, di atas lidah para ulama, di atas lidah para ilmuwan, tetapi hadis ni jalur dia cuma ada satu je yang sahih, iaitu Yahya bin Sa'id, riwayat daripada Muhammad bin Ibrahim, riwayat daripada Alqamah, riwayat daripada Umar, riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan lafaz ni cuma ada satu. Yang ni dalam ilmu hadis kita panggil gharib mutlaq. Hadis ni hadis gharib mutlaq. Tetapi ustaz, bukankah ada ulama lain kata hadis ni mutawatir? Kita kata saya tak nafi tuan-tuan. Dalam hadis ni tuan-tuan, ilmu hadis ni dia ada mutawatir, ada ahad. Apa itu mutawatir? Mutawatir ni hadis yang dinukilkan oleh ramai sekumpulan manusia. Yang mana sekumpulan manusia ni meriwayatkan hadis, meriwayatkan sebuah hadis, sehingga akal kita kata mustahil pada kebiasaannya mereka ini berpakat untuk berbohong. Mutawatir ni dia standard dengan Quran, kekuatan dia tu. Walaupun dari sudut mukjizat dia tak ada, dari sudut lafaz tak mukjizat, tapi dia punya kekuatan jalur dia tu sama macam Quran. Sama macam orang inilah kan. Hari ini sebenarnya bab mutawatir ni walaupun kita tak belajar ilmu hadis tapi kita pakai. Contohnya bila kita dengar cerita tentang sesuatu perkara yang viral. Kan? Katalah hari ini kita orang sembang kat kita, ditanya kita, siapa sebenarnya Perdana Menteri Malaysia? Kita kata Tan Sri Muhyiddin Yassin lah. Dia tanya pula kita, hang dah pergi semak ke belum? Dah siasat ke belum? Dah pergi tengok ke kat Seri Perdana tu betul ke dia Perdana Menterinya? Ke orang saja kencing kita je? Kita kata tak, memang betul. Pasal apa? Ramai orang cakap. TV3 cakap, TV1 cakap, TV2 cakap, radio cakap, kawan-kawan cakap, Facebook pun duk share. Dan mereka ini terlalu ramai. Dan mereka tak ada kepentingan pun untuk pakat berbohong kita. Maka kita kata Perdana Menteri Malaysia adalah Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah benar, adalah betul berdasarkan kepada riwayat yang sampai dekat kita, khabar yang sampai melalui jalur yang mutawatir. Terlalu ramai orang yang bawa sehingga kita percaya walaupun kita tak pergi tengok sendiri. Itu maksud mutawatir. Manakala ahad ialah riwayat yang datang daripada jalur yang tak sampai kepada tahap tu. Bila tak sampai, dia ada kebarangkalian lupa, ada kebarangkalian bohong. Tapi kebarangkalian tu, ulama hadis akan letakkan syarat-syarat pada perawi dan pada hadis supaya kebarangkalian tu dapat dibuang.
supaya mereka dipastikan tak lupa, tak tipu, tak bohong, tak ada kepentingan untuk pakat-pakat sama-sama, tak ada. Maka datanglah riwayat ahad ini ada status sahih, ada status hasan, ada status dhaif dan begitulah seterusnya. Kenapa tuan-tuan? Kerana hadis ahad ni dia punya jalur tak sekuat mutawatir. Mutawatir ni semuanya sahih belaka. Bahkan lebih tinggi daripada tahap sahih yang ada di kalangan ataupun daripada kalangan hadis ahad tadi. Baik, kita balik pada isu kita. Iaitu betul ke hadis ni hadis mutawatir? Saya tidak menafikan, sebahagian ulama mengatakan hadis ini mutawatir. Tetapi mutawatirnya hadis ini bukan mutawatir pada lafaz. Lafaz innamal a'malu binniyat ni cuma datang dalam jalur Umar saja. Tetapi mutawatir dari sudut maknawi betul. Memang ada. Mutawatir dari sudut maknawi maksudnya mutawatir dari sudut makna. Benda ni juga disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti. Dan hadis ni tuan-tuan, dia menceritakan tentang kepentingan niat. Dan kebanyakan ulama yang menulis dalam bab hukum ke, dalam bab fiqh ke, dalam bab hadis ke, biasanya akan mulakan hadis dengan hadis ni lah. Kenapa mereka mulakan hadis dengan hadis ni? Kerana kepentingan hadis ni. Penting hadis ni. Kerana dia bercerita tentang niat. Dia bercerita tentang niat. Dia bercerita tentang sesuatu yang ada di dalam jiwa. Sesuatu yang membezakan di antara ibadah dan selainnya. Jadi sebab itu dia sangat-sangat penting. Maka sebab itu ulama memasukkan hadis ini sebagai hadis yang pertama. Kebanyakan ulama. Bahkan Al-Imam Syafi'i kata hadis ni, Imam kita Imam Syafi'i kata, hadis ni masuk dalam 70 bab dalam bab-bab agama. Hadis ni masuk 70 bab. Cuma Ibn Hajar kata 70 tu kita nak kira satu-satu ke? Dia kata tak. 70 ni maksudnya mubalaghah fil kasrah. Maksudnya Imam Syafi'i tu sebut 70 tu bukan bermakna menghadkan, bukan bermakna tahdid 70 bab, tapi nak kata terlalu banyak bab. Terlalu banyak bab dia masuk. Bahkan saya boleh kata dia masuk dalam semua bab lah. Dia masuk dalam semua bab lah agama. Sebagian ulama kata masuk dalam 30 bab. Seperti mana Ibn Mahdi sebut perkara demikian. Dia kata 30 bab masuk. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan hadis ni salah satu daripada 3 hadis yang menjadi asas, menjadi tonggak di dalam agama. Imam Ahmad merupakan pengasas kepada mazhab Hanbali, imam besar dalam mazhab Hanbali. Dia bila tengok hadis ni, dia komen pasal hadis ni, dia kata hadis ni termasuk dalam 3 hadis yang menjadi tonggak di dalam Islam. Apa itu hadis tonggak? Hadis tonggak di sisi Imam Ahmad ada 3. Yang mana tonggak ni hadis yang paling penting. Mana-mana kita belajar dalam bab agama pun kena pegang 3 bab ni. Apa dia? Hadis yang pertama, hadis ni lah innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan tu dengan niat. Hadis yang kedua, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Imam Ahmad kata hadis yang kedua, hadis berkenaan dengan bid'ah. Kerana apa? Kerana bab agama ni dia mesti bincang bab bid'ah. Walaupun ada orang tak suka, tapi Imam Ahmad jadikan hadis bid'ah sebagai hadis asas. Kerana kita nak bezakan mana satu yang Nabi suruh, mana satu orang lain suruh. Mana satu Nabi tunjuk, mana satu orang lain tunjuk dalam bab agama ni. Dan hadis yang ketiga yang menjadi tonggak, innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Hadis yang berkaitan dengan bab syubhat. Sebahagian ulama kata hadis ni termasuk dalam 1/3 bab-bab agama. Kalau agama tu ada 3 bahagian, hadis ni 1 bahagian daripada 3. Besarnya hadis ni. Kenapa besar? Kerana tuan-tuan, agama ni dia tak boleh lari daripada salah satu daripada 3. Agama tak boleh lari, ini salah satu daripada 3 ni. Apa dia? Agama yang berkaitan dengan perbuatan. Allah Ta'ala suruh kita salat. Allah Ta'ala suruh kita buat haji. Allah Ta'ala suruh kita sekian-sekian. Allah Ta'ala suruh kita bayar zakat. Semua itu perbuatan. Satu lagi, agama ni ialah berkaitan dengan perkataan. Bila dalam salat tu ada bacaan dia. Dalam haji pun ada bacaan dia. Jadi, perkataan.
zikir-zikir dituntut, tasyahud, bacaan-bacaan di dalam salat, ada bacaan dia. Manakala yang satu lagi ialah yang berkaitan dengan jiwa, iaitulah niat, yang membezakan di antara satu ibadat dengan ibadat yang lain, yang membezakan di antara adat dan ibadat. Jadi sebab itu sebahagian ulama menganggap hadis ini merupakan 1/3, ya, sewaktu 1/3 daripada keseluruhan hadis yang ada ataupun keseluruhan agama. Abu Dawud, Al-Imam Abu Dawud, pengarang kitab Sunan, dia mengatakan bahawasanya hadis ini 1/2 daripada Islam. Setengah daripada Islam. Kenapa? Kerana dia menganggap agama ni ada dua je. Tuntutan agama dua. Satu, amalan zahir yang merangkumi, ya, yang merangkumi perkataan dan perbuatan. Satu lagi amalan batin, amalan yang berkaitan dengan jiwa, iaitulah niat. Jadi sebab itu para ulama meletakkan hadis ini berada dalam kedudukan yang sangat tinggi. Jadi kita kena faham ni. Jadi sebab itu hadis ni sangat biasa belegah. Bahkan kadang-kadang orang bukan kata ustaz, orang awam pun hafal. Maka kita nak tengok. Bila Nabi SAW kata, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan berdasarkan kepada niat. Okey. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, dia mengatakan di sana ada 3 pemahaman yang berbeza sedikit tentang memaknakan dengan makna bila Nabi kata innamal a'malu binniyat ni apa. Sebahagian ulama kata maksud innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan tu dengan niat. Sebahagian mereka kata makna bila Nabi kata sesungguhnya amalan tu dengan niat ialah amalan, ya, amalan itu tafsiran pertama, ya. Tafsiran pertama, dia kata sebahagian ulama faham amalan tidak akan jadi ibadat melainkan mesti ada niat baru jadi ibadat. Itu sebahagian ulama faham. Nak jadikan sesuatu amalan itu menjadi ibadat mesti dimulakan dengan niat baru jadi ibadat. Kalau tak ada niat dia tak jadi ibadat. Itu tafsiran pertama. Tafsiran kedua, ada yang kata bila Nabi SAW bersabda innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan tu dengan niat. Apa maknanya? Dia kata sebahagian ulama lain faham amalan akan diberikan ganjarannya kepada pelakunya berdasarkan kepada apa yang dia niatkan. Itu tafsiran nombor 2. Saya ulangi sekali, ya. Tafsiran pertama, mereka kata amalan tidak akan jadi ibadat melainkan dengan niat. Tafsiran kedua kata seseorang akan diberikan ganjaran oleh Allah Azza wa Jal bergantung kepada dengan apa yang dia niat. Tengok niat dia macam mana, baru dia dapat pahala. Dan pahala tu bergantung kepada apa yang dia niatkan. Dan nombor 3, sesuatu amalan tidak mungkin akan keluar, tidak mungkin akan terbit daripada manusia melainkan kebiasaannya akan dimulakan dengan niat. So ada 3. Kalau kita tengok 3-3 ni macam lebih kuranglah ustaz, kan? Mungkin ada setuju yang pertama, ada setuju yang kedua, tapi sebenarnya saya tengok yang ketiga ni sebenarnya lebih tepat. Kerana apa? Kerana yang pertama dan yang kedua. Yang pertama ni dia hanya mengkhususkan amalan tu kepada ibadat, sedangkan Nabi SAW fokus kepada amalan. Dan amalan ni bukan semestinya ibadat. Amalan ni boleh jadi adat. Amalan ni boleh jadi maksiat. Amalan ni boleh jadi jenayah. Jadi Nabi SAW kata amalan dengan niat. Jadi bukan ibadat sahaja. So tafsiran yang pertama ni dia mengecilkan skop hadis. Yang kedua, bila dia kata
Orang yang beramal, orang yang beramal, ganjarannya tu bergantung kepada apa yang dia niatkan. Saya kata kalau tafsiran ni betul, maka rangkap kedua hadis tu tak perlu. Tapi Nabi SAW sambung rangkap kedua, innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap orang akan diberikan ganjaran berdasarkan apa yang dia niatkan. Kalaulah kata rangkap pertama ni seperti mana tafsiran kedua faham, maka rangkap kedua Nabi tak payah sebut. Kerana ia seakan-akan mengulang dengan perkataan yang berbeza sedangkan maknanya sama. Tetapi saya kata makna yang ketiga ni yang lebih tepat, iaitu amalan secara keseluruhannya tidak akan dimulakan ataupun tidak akan dilakukan, melainkan biasanya ia akan didasari dengan niat. Sama ada dia ibadat ataupun bukan, pasti ada niat. Tadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian pergi makan. Makan kalau ikut definisi dia bukan ibadat. Ni tuan-tuan dan puan-puan pergi ke dapur, ambil pinggan, cedok nasi. Isteri pun tanya, "Abang nak buat apa?" Dia kata, "Saya nak makan nasi." Saya nak makan nasi. Itulah niatnya. Ambil pinggan tadi nak pergi makan nasi. Cedok nasi 2-3 senduk, nak makan. Itulah niatnya. Jadi, walaupun itu bukan ibadat yang khusus, dia boleh jadi ibadat. Nanti kita bincang. Tapi, dia adalah adat. Tetapi adat itu dimulakan dengan niat. Bila kita ambil tuala contohnya kan, kita nak pergi mandi. Ambil tuala, orang rumah tanya, "Mana nak mana? Nak pergi toilet, nak apa? Nak mandi." So, niat dah ada. Kerana manusia yang normal ni, perbuatan dia akan didahului dengan tujuan. So, niat ni apa dia? Niat ni adalah al-qasd. Sesuatu yang dipanggil sebagai tujuan yang terbuku dalam jiwa, yang diiringi dengan perbuatan. Itu niat. Ya, itu niat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ulama Islam sepakat mengatakan niat adalah sesuatu yang disyariatkan. Di dalam ibadat disyariatkan. Cuma mereka berbeza pendapat tentang isu kewajipan niat di dalam ibadat yang dinamakan sebagai wasilah. Dalam solat, dalam haji, dalam umrah, dalam puasa, niat adalah sesuatu yang dituntut. Kerana niat ini membezakan di antara ibadat dan adat. Boleh faham Salat kena niat. Puasa kena niat. Haji kena niat. Korban kena niat. Kerana niat inilah yang membezakan di antara ibadat dengan bukan ibadat. Tapi ulama berbeza pendapat tentang ibadat. Itu kalau ibadat yang kita panggil sebagai ibadat maqasid. Ibadat yang memang pada diri dia tu ibadat. Tapi ada satu jenis ibadat macam wuduk ni. Wuduk. Kalau kita nak ambil wuduk. Wuduk ni tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, dia ibadat yang ulama panggil sebagai wasail. Apa itu wasail? Wasail ni maksudnya ialah ibadat yang disyariatkan untuk buat ibadat lain. Wuduk tu dia ibadat. Tapi ibadat wuduk tu bukan kerana wuduk tu, tetapi kerana nak membenarkan kita salat. Kita ambil wuduk untuk membenarkan kita ni pegang mushaf. Bagi mereka yang ambil pendapat majoriti lah. Kerana pegang mushaf ni ada khilaf. Tapi tak apalah, nanti kita bincang bila dah sampai bab dia. Cuma dalam bab niat untuk ibadat yang namanya maqasid, tak ada khilaf, diperlukan. Wajib berniat. Tetapi ibadat yang bersifat wasilah, wuduk, adakah niat menjadi syarat ataupun tidak? Majoriti ulama kata wuduk wajib perlu dimulakan dengan niat. Kalau tiba-tiba satu orang dia masuk dalam bilik air, terasa panas, dia kata panas. Kan? Sekarang ni tak rasa panas lah, musim hujan. Tapi katalah satu hari tu panas, dia kata panas lah. Dia pergi masuk bilik air, nak mandi malas, dia basuh muka. Lepas tu dia basahkan tangan dia.
Dia basahkan sampai ke siku. Lepas tu dia basuh kepala dia. Lepas tu dia kata, aku ni dah basuh semua anggota wuduk kecuali kaki ni. Alang-alang basuh kaki lah. Boleh tak? Kalau ikut mazhab majoriti ulama, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, mereka tidak membenarkan. Kenapa tak boleh? Mereka tak bagi, itu tak jadi wudu. Kerana waktu mula-mula angkat ataupun waktu mula-mula ambil air untuk basuh muka tadi, mula-mula ambil air untuk basuh tangan tadi dan sapu kepala tadi, dia bukan berniat untuk berwudu. Sebaliknya dia berniat untuk menghilangkan kepanasan badan dia. Bila sampai tang kaki, baru dia ada niat, alang-alang ambil wuduk terus lah. Maka wuduknya dianggap sebagai tidak sah, dia kena mula balik. Dia kena mula balik. Sebab apa? Sebab dia bermula tanpa ada niat untuk berwudu. Itu majoriti ulama sebut. Manakala mazhab Hanafi, dalam bab ibadat yang maqasid, ibadat yang asas, solat, zakat, puasa, dia kata kena niat, wajib niat. Tetapi kalau ibadat tu ibadat yang wasilah, umpamanya ibadat seperti wuduk ni, maka dia kata niat itu bukan menjadi syarat. Kalau niat dia dapat pahala lah. Tapi kalau tak niat dia kira sah. Jadi kalau orang yang kes tadi tu, kalau ikut mazhab Hanafi seperti mana yang disebutkan oleh Dr. Mustafa Burah waktu dia menghuraikan hadis ini dalam Nuzhatul Muttaqin dan asyarah kepada Riyadhus Salihin, dia kata Hanafi membenarkan. Tetapi pendapat yang tepat ialah pendapat majoriti ulama yang mengatakan bahawasanya niat sama ada dalam maqasid, sama ada dalam ibadat yang memang diri dia tu ibadat ataupun wasilah itu wudu, kedua-duanya memerlukan niat kerana hadis ni umum. Innamal a'malu binniyat. Semua amalan bermula dengan niat. Semua amalan bermula dengan niat. Cuma Ibn Rajab waktu dia menghuraikan hadis ni tuan-tuan, dia ada satu benda yang menarik yang dia sebut. Dia kata niat ni pada Islam ada dua kategori. Walaupun kita kata al-qasd, niat tu al-qasdu. Apa itu al-qasdu? Sebagian ulama kata azimatul qalb, sesuatu azam yang terbuku di dalam jiwa yang diiringi dengan perbuatan terus. Itu niat. Dia kata dalam Islam ni ada dua benda yang dipanggil sebagai niat. Satu, tujuan nak melaksanakan ibadat. Yang ni kita bincang, yang saya hurai panjang-panjang tadi yang ni lah. Tapi ada satu lagi yang kadang-kadang kita terlepas pandang, tapi sebenarnya yang ni paling penting sekali. Apa dia? Bila kita sebut tentang niat, dia merujuk kepada ikhlas. Dia merujuk kepada ikhlas. Sebab tu saya sebut tadi ni, Al-Imam Suyuti mengatakan hadis ni mutawatir maknawi. Mutawatir dari sudut makna. Walaupun lafaznya satu je, datang daripada Umar bin Al-Khattab, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi banyak hadis-hadis dalam Islam ni yang merujuk kepada kepentingan untuk menjaga jiwa supaya kekal ikhlas di dalam amalan-amalan agama. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin ila qulubikum wa a'malikum. Dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut clear. Nabi kata sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa paras kamu, kepada gambaran kamu, penampilan kamu, kepada jasad kamu. Allah Taala tak pandang yang tu. Tetapi Allah Taala pandang kepada jiwa kamu dan amalan kamu. Jiwa ialah keikhlasan, buat sesuatu ibadat kerana Allah Azza wa Jal. Maka yang ni penting kata Ibn Rajab. Sebab tu kebanyakan ulama mereka walaupun membahaskan tentang al-qasd, makna yang pertama niat, tetapi sekali-kali mereka tidak melupakan tentang yang lebih penting, iaitulah tentang keikhlasan, tentang ikhlas. Salat memerlukan kepada niat. Betul? Apa dia? Niat. Kena ada dalam jiwa ni nak salat apa? Salat zuhur, salat asar, kena tahu berapa rakaat,
berimamkan imam ke ataupun bersendirian, itu kena niat. Dan benda ni tak susah pun sebenarnya. Apa yang terbuku dalam jiwa dianggap sebagai niat. Apa yang terbuku dalam jiwa kita tu dan kita tahu kita nak buat apa, dianggap sebagai niat. Tak susah pun. Seperti mana kita tak pernah pun rasa beban bila nak bagi orang sedekah, keluar daripada masjid, keluar daripada solat Jumaat. Katalah kita keluar daripada solat Jumaat, kita tengok ada satu orang minta sedekah. Kita pun kesian tengok kat dia. Kita pun ambil duit dalam poket, berapa yang ada bagi kat dia. Tak ada pun kita rasa beban nak niat. Ambil hulur tarik. Orang yang minta sedekah tu pun kata, ni janganlah nak prank saya pula. Nak bagi ke tak nak? Dia kata, minta maaf lah, saya bukan tak nak bagi, tapi niat ni tak lepas-lepas. Tak ada, kebiasaannya kita bagi je. Kalau orang tanya kau bagi dia tu untuk apa? Saya sedekah. Niat telah terbuku dalam jiwa dan dianggap sebagai sah. Dianggap sebagai sah. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, sebenarnya niat dengan makna yang pertama ni dia tak sukar. Dia tak susah. Selagi mana kita tahu kita nak buat apa. Sebab itu tak ada isu orang yang biasa untuk berpuasa. Tak ada isu dia terlupa nak niat. Selagi mana memang dia ada rancangan pada malam tu dia nak puasa esok. Kadang-kadang ada orang dia keliru. Dia kata, saya dah bangun ustaz sahur. Saya dah makan apa semua. Lepas tu saya tidur. Saya lupa nak niat. Lepas subuh saya bangun balik. Allah dah subuh ustaz, saya lupa nak niat. Saya tanya macam mana lupa sedangkan bangun sahur. Dia kata bangun sahur tu memang bangun. Bangun sahur untuk apa? Untuk puasa lah. Tapi kenapa lupa? Dia kata saya lupa nak susun perkataan dalam jiwa saya sahaja aku puasa esok hari. Sebenarnya yang susun perkataan tu dia bukan niat. Once kita bangun aja untuk bersahur. Bila orang tanya kau bangun sahur ni untuk apa? Saya bangun sahur untuk puasa lah. Maka niat telah ada di dalam jiwa dia. Jadi sebab itu bab niat yang pertama ni sebenarnya tak susah. Yang sukar untuk dikawal, yang Sufyan As-Sauri kata aku susah nak kawal diri aku bab niat ni ialah bab riak. Bab ikhlas. Kerana bila aku dapat berjaya tolak riak pada satu bentuk, dia akan datang dalam bentuk yang berbeza. Dia akan datang dalam bentuk yang lain. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, sepatutnya kita lebih banyak fokus kepada keikhlasan ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut wa innama likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya bagi setiap seseorang itu akan diganjari oleh Allah Azza wa Jal berdasarkan ataupun bergantung kepada apa yang dia niatkan. Pertama, nak bezakan ibadat dengan bukan ibadat. Seperti mana yang Nabi sebut di hujung hadis. Nabi kata, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Siapa yang hijrahnya kerana Allah dan Rasul, maka hijrahnya kerana Allah dan Rasul. Nak bezakan perbuatan hijrah, perbuatan berpindah daripada satu tempat ke satu tempat. Kalau dia lakukan perbuatan pindah itu kerana Allah dan Rasul, maka ia dianggap sebagai pahala. Ia dianggap sebagai ibadat yang besar. Tetapi kalau dia hijrah, dia berpindah daripada satu tempat ke satu tempat. Dia berhijrah daripada Mekah pergi ke Madinah. Pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, hanya semata-mata kerana, bukan kerana nakkan keredaan Allah, tetapi kerana nakkan habuan dunia, maka dia tak jadi ibadat lah. Dia jadi semata-mata dapat dunia je lah. Sebab itu Nabi kata, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Hijrahnya itu akan dihitung berdasarkan kepada apa yang dia tujukan. Tujuan apa dia pergi hijrah? Kalau tujuan kerana Allah dan Rasul, dapatlah pahala. Tapi kalau tujuan dia kerana nakkan dunia, dia dapatlah dunia yang dia nak. Kalau dunia yang dikejar itu merupakan maksiat kepada Allah, dia dapatlah dosa. Tapi kalau dunia yang dikejar itu dalam perkara yang harus, maka dia tak dapat apa-apa lah. Kerana benda tu harus. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, niat ini membezakan di antara ibadah dengan bukan ibadah. Dan niat
yang makna yang kedua ini, iaitu makna ikhlas, membezakan di antara darjat-darjat ibadat. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ada mention tentang puasa. Rubba saim laisa bisiyamihim illa al-ju' wal 'atash atau kama qala. Berapa banyak orang yang berpuasa, tidak tinggal puasanya itu melainkan hanya lapar dan dahaga. Sebab apa? Dia puasa. Tapi dia banyak buat benda tak elok. Dia mengurangkan pahala sebab tak ikhlas. Dia puasa tu hanya sekadar dia kata ini Tuhan minta aku puasa, tapi banyak benda lain dia langgar. Lidah dia kotor, dengar perkara-perkara yang maksiat, maka puasanya tidak memberikan apa-apa ganjaran yang besar untuk dia. Begitu juga kadar keikhlasan itu, kadar keimanan itu berbeza. Abu Bakar punya iman dengan kita punya iman tak sama. Sebab apa? Sebab kadar keikhlasan, kadar pengorbanan tidak sama. Dua orang yang bersalat di dalam satu saf, berimamkan dengan satu imam, berkemungkinan salat pahalanya tidak sama. Walaupun salatnya sama, gerakannya sama, niatnya sama, tetapi kadar keikhlasannya tak sama. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, niat itu bergantung kepada kadar keikhlasan dan kepada tujuan kita melakukan sesuatu. Datang kuliah, datang kuliah, dengar kuliah. Ada orang datang kuliah nak ambil manfaat ilmu, apa yang boleh dia ambil. Tapi ada orang datang kuliah, gigih dengar sejam daripada saya. Tapi komennya, komen yang menghentam, komen yang menghina, komen yang menuduh, komen yang memfitnah. Maka dia datang bukan kerana nakkan manfaat ilmu. Kita boleh berbeza, tak ada masalah. Kita berbeza. Yang dalam ini pun berbeza, dalam bilik Zoom ni pun berbeza. Tetapi berbezanya kita, mudah-mudahan berbeza kerana mencari keredaan Allah. Bukan berbeza untuk kita melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini saya nasihat diri saya dan juga orang lain. Yang kadang-kadang saya pun heran juga. Punyalah gigih datang kuliah. Menunggu sampai sejam. Tapi tak ambil manfaat ilmu. Sebaliknya, hentam. Kalau dia kritik tu ilmiah tak apalah juga. Tapi hanya tuduhan-tuduhan yang tidak benar sebahagiannya. Tuduhan yang menghentam, fitnah dan seumpamanya. Maka sebab itu, betulkan balik niat. Rugi tuan-tuan dan puan-puan. Bila mana niat yang kita sepatutnya boleh untuk mendapatkan pahala, tetapi kita telah menggunakannya dengan merugikannya. Dan para ulama' menyebutkan, Imam Suyuti juga menyebutkan, ramai lagi ulama'-ulama' lain menyebutkan bahawasanya bukan hanya ibadat saja yang boleh memberikan pahala kepada seseorang, bahkan perkara-perkara yang dianggap sebagai adat juga boleh untuk menjadi ibadat dengan niat yang betul. Contoh, makan. Makan adalah satu benda yang harus. Dalam Islam ni dia ada 5 hukum. Dia ada 5 hukum. 5 hukum yang dipanggil sebagai hukum taklifi. Dia ada satu lagi hukum wada'i. Kita tak nak bincang yang tu. Kita nak bincang hukum taklifi. Hukum taklifi ni ada 5. Hanafi dia ada tambah satu lagi. Kita akan bincang insya-Allah. Yang pertama ataupun 2 benda dipanggil sebagai benda yang dituntut. 2 benda dipanggil sebagai benda yang dilarang. 1 benda dipanggil pilihan, tak dituntut dan tak dilarang. Apa 2 benda yang dituntut? 1, tuntutan itu tuntutan yang tidak ada pilihan. Kena buat. Tuhan tuntut kita buat. Benda yang wajib lah. Yang ni Hanafi bahagi 2. Mazhab Hanafi dia bahagi 2. Dia kata 1 benda yang dituntut ni, 1 dipanggil fardu, 1 lagi dipanggil wajib. Hanafi. Kenapa Hanafi bezakan? Hanafi bezakan kerana dia kata fardu ialah sesuatu yang datang, tuntutan yang tak ada pilihan kena buat, tapi datang dalam dalil Al-Quran ataupun hadis yang mutawatir. Tadi saya dah hurai dah apa maksud mutawatir. Okay. Yang tu dipanggil fardu pada Hanafi. Manakala tuntutan yang tidak ada pilihan yang datang dalam hadis yang ahad, maka yang ni Hanafi panggil sebagai wajib. Ya. Maka tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, Hanafi dibezakan.
Itu dua. Yang pertama. Tapi majoriti ulama dia tak beza. Fardu dengan wajib bagi mereka sama. Okey? Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, tuntutan yang ada pilihan. Maksudnya nak buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Nak buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Tapi kalau buat dapat pahala. Kalau tak buat tak dapat dosa apa-apa. Jadi yang ni tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang ni dipanggil sunat ataupun mandu ataupun mustahab. Okey? Itu yang kedua. Yang ketiga ataupun kategori yang kedua tadi yang saya kata dilarang. Dilarang ni ada dua juga. Satu, larangan yang tidak ada pilihan. Satu, larangan yang tidak ada pilihan, iaitu benda yang haram. Cuma ulama Hanafi dia pecah dua lagi. Sama macam yang wajib tadi, yang ni pun dia pecah dua. Haram, dia kata haram ni benda yang sabit ataupun benda yang datang dalam Quran ataupun hadis mutawatir. Manakala benda yang kalau kita buat dapat dosa, tinggal dapat pahala, tapi dia datang dalam hadis ahad, yang ni dia panggil makruh tahriman. Makruh tahriman. Jadi itu Hanafi. Manakala yang ketiga, dia Allah Subhanahu wa taala tuntut untuk kita tinggal tapi ada pilihan. Kalau tinggal dapat pahala, kalau buat juga tak dapat dosa. Yang tu makruh pada majoriti ulama. Majoriti ulama tak beza di antara haram dan makruh tahrim. Kedua-dua dipanggil haram. Hanafi panggil yang makruh pada majoriti ulama ni makruh tanzih. Makruh tanzihi. Ya, tapi majoriti panggil makruh. Yang terakhir, yang kelima ni dia panggil mubah, benda yang harus. Baik. Ini hukum. Benda yang harus ni Islam boleh bagi pilih. Nak buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Nak buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Nak buat pun tak ada apa, tak nak buat pun tak ada apa. Makan, mandi umpamanya. Kan? Kecuali mandi sunat dan mandi wajib lah. Mandi biasa. Maka benda-benda yang dianggap sebagai mubah, benda-benda yang dianggap sebagai harus ni, kalau kita niatkan sebagai ibadat ataupun wasilah kepada ibadat, dia akan jadi sebagai ibadat. Makan harus, pada dirinya bukan ibadat. Tetapi bila kita niatkan makan ni untuk mendapat kekuatan supaya boleh salat, makan ni supaya dapat kekuatan boleh baca Quran, maka makan tu dianggap sebagai ibadat. Jadi sebab itu tuan-tuan, niat ni kata para ulama medan untuk mendapatkan pahala. Untuk mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita masuk dalam satu bab yang lain, iaitu bab lafaz niat. Ini orang duk bergaduh lah. Tapi tuan-tuan, kita tak payah bergaduh lah. Kenapa? Kerana dalam bab ni memang ada ulama berbeza pendapat. Sebahagian ulama daripada mazhab Syafi'i, daripada mazhab Hanafi, daripada mazhab Hanbali, mereka mengatakan bahawasanya lafaz niat adalah sesuatu yang dituntut. Lafaz niat adalah sesuatu yang dituntut. Kerana dia kata apa? Kerana lafaz niat ni merupakan perkara yang boleh membantu jiwa. Dia kata lafaz lah tak apa. Kerana nak bantu jiwa, nak kuatkan jiwa, bantu. Lafaz. Tetapi sebahagian ulama mazhab Hanbali, seperti mana yang disebutkan oleh Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim antaranya, mereka mengatakan lafaz niat ni adalah sesuatu yang tidak dituntut, melainkan pada yang Nabi SAW lafaz. Kerana ada beberapa ibadat yang Nabi memang lafaz. Antaranya macam haji lah, ihram, Nabi lafaz. Selain daripada tu, Nabi tak lafaz, dia kata. Ataupun korban, Nabi lafaz. Selain daripada tu, Nabi tak lafaz. Wallahu a'lam, saya berkecenderungan dalam bab selain daripada apa yang Nabi lafazkan, contohnya dalam bab salat, Nabi tidak ada riwayat yang jelas menunjukkan Nabi lafazkan. Dalam bab puasa juga demikian, maka saya katakan wallahu alam, saya cenderung pada pendapat yang kata lafaz niat ni tak ada. Tetapi bagi mereka yang mempelajari mazhab Syafi'i,
mazhab Hanafi umpamanya, dan mereka berpegang kepada pendapat yang kata sunat, mereka pegang pada pendapat yang kata digalakkan, kita berlapang dada. Kerana apa? Kerana benda ni adalah benda yang menjadi khilaf para ulama. Jadi jangan pergi tegur ataupun herdik, lempang dia pula. Jangan. Ini bukan adab Islam. Kerana para ulama memang daripada zaman dulu berbeza pendapat dalam isu ni. Jadi oleh kerana tu, oleh kerana mereka juga berbeza pendapat, maka kita, apa lagi ruang yang kita ada, kita juga berbeza pendapat dan kita menghormati sesama mereka. Mereka telah berijtihad, mereka telah memberikan pandangan-pandangan mereka dalam masalah ini, maka kita pilih yang mana kita rasa sesuai, kita bukan sesuai lah, maksudnya kita rasa betul mengikut penilaian kita berdasarkan pandangan guru yang kita percaya tentang amanah dan ilmunya, kita amalkan apa yang kita rasa kita yakin. Kerana ibadat ni apa yang kita nak persembahkan pada Allah Azza wa Jal, bukan untuk kita bergaduh dengan orang. Apa yang kita nak persembahkan pada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita yakin itu betul. Apa yang kita yakin itulah kehendak Allah dan Rasul. Tapi ada orang kadang-kadang mengaji bab ibadat, patutnya menjadi makin bertakwa, tetapi menjadi makin sombong, menjadi nak bergaduh pula dengan orang, sedangkan ibadat sepatutnya membawa kita menjadikan kita lebih tunduk, lebih tawaduk, lebih hormat pada para ulama. Mungkin kita pegang pada pendapat yang kata lafaz niat tu ada, tapi ulama-ulama yang kata tak setuju tu pun ulama besar juga, dan mereka telah menyatakan pandangan mereka dengan ikhlas, dengan berani, walaupun mereka terpaksa melawan majoriti ulama ataupun berbeza dengan majoriti ulama. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita jangan bergaduh lambat ni. Kita letih dah bergaduh, lambat politik dah bergaduh, masuk kuliah agama pun nak bergaduh juga, tak perlulah. Biar dalam bab yang berkaitan dengan ibadah, awak buat apa yang awak yakin betul, ada hujahnya, ada gurunya, salah satu daripada pandangan 4 mazhab yang muktabar, silakan awak buat. Saya juga buat apa yang saya percaya dan saya yakin. Kerana Sufyan Ats-Tsauri pernah berpesan, "Idza ra'aita rajulan ya'malu 'amalan mimma ikhtulifa fihi bainal ulama wa anta tara ghairahu fala tunkirhu." Apabila kamu melihat, apabila seorang lelaki, kamu tengok ada seorang lelaki beramal dengan satu amalan yang ulama berbeza pendapat tentangnya, sedangkan engkau berpegang dengan pendapat yang berbeza dengannya, maka kau jangan bantah dia, kerana benda ni benda khilaf di kalangan para ulama. Kalau kita ada sifat yang sebegini, selesai masalah. Tak ada gaduh-gaduh dah tuan-tuan. Dia ada dia punya pandangan, saya ada saya punya pandangan. Dia ada dia punya guru, saya ada saya punya guru. Apa kita nak bergaduh? Kita nak sama-sama persembahkan ibadat pada Allah. Bezalah kalau kata benda tu memang ijma'. Contohlah, kita sembahyang subuh 2 rakaat, imam pergi tambah 3 rakaat. Kita bagilah subhanallah kat dia, sebab tak ada ulama' yang kata solat subuh 3 rakaat tu boleh. Dalam bab ijma', kita berpegang dengan ijma'. Tapi selain daripada ijma', kita berlapang dada kerana benda ni khilaf di kalangan para ulama. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, itulah saja yang saya boleh sampaikan pada hari ini. Insya-Allah jika ada kesempatan kita bertemu lagi di lain masa. Jadi saya tengok kalau ada soalan ataupun komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seagama kita Puan Rohani Ayub meninggal dunia pagi tadi akibat COVID. Saya memohon jemaah malam ini to pray for her. Soalan saya, apakah hukum orang yang melanggar SOP yang ditentukan kerajaan sehingga mengakibatkan kematian? Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, orang yang meninggal dunia, pertama kita doakan supaya Puan Rohani ini dicuci rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diampunkan segala dosa. Bahkan kalau kita tengok dalam hadis-hadis dan juga fatwa ulama semasa juga mengatakan orang yang meninggal dunia disebabkan oleh wabak, insya-Allah dia akan dapat pahala syahid akhirat, insya-Allah. Orang yang meninggalkan ataupun orang yang langgar SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan, yang mana kerajaan telah mewajibkan ke atas dia, maka dia dianggap telah mengingkari peraturan ulil amri yang diwajibkan oleh Allah untuk diikut. Dia disuruh untuk ikut ulil amri. Dia disuruh untuk ikut pemerintah tapi dia tak ikut, maka dia berdosa dalam masalah tu. Wallahu a'lam.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya pernah terbaca kata-kata kalau nak beribadat tapi rasa malas tu awal-awal kita kena paksa diri dulu. Lama-lama insya-Allah jadi ikhlas. Yang ni tak jadi ibadat ke Ustaz? Okey. Kalau kita buat satu ibadat, kita rasa beban. Kita rasa berat. Itu normal. Kerana apa? Kerana kita kan namanya mukallaf. Mukallaf ni apa? Orang yang dibebankan dengan hukum. Orang yang dibebankan dengan tanggungjawab. Siapa tak rasa berat bangun pagi-pagi, ambil wudu, subuh, pergi solat. Memang rasa beban. Tapi beban tu kita tanggung. Kita sanggup kerana kita rasa Allah Ta'ala nak kita ni untuk buat benda ni dan kita adalah hamba, dia tak ada pilihan. Jadi kalau dalam keadaan begitu, ia tidak menafikan keikhlasan. Tapi yang menafikan ikhlas ni kalau contohnya kita buat bukan kerana Allah. Kita buat dalam keadaan kita benci hukum tu. Yang tu problem. Yang tu problem, yang tu kena cek balik akidah. Macam orang munafik lah. Dia salat, tapi dalam keadaan dia benci pada hukum Islam. Maka orang seperti ini bahaya. Tapi kalau dia mula-mula rasa beban, tapi dia paksa diri dia, Allah Ta'ala suruh benda ni aku buat kerana Allah. Tapi lama-lama dia jadi suka pula. Yang tu dia naik to the next level lah. Iaitu keikhlasan dia makin naik. Daripada orang yang sabar kepada hukum hakam syarak, dia sabar melaksanakan hukum, kepada redha. Redha dengan hukum hakam syarak. Wallahu a'lam. Macam-macam soalan ni, banyak. Saya tak faham soalan ni. Tak apa, kita pergi soalan lain. Banyak yang komen betul-betul Masya-Allah. Ramai orang setuju dengan saya. Ini ada soalan-soalan yang saya terpaksa tinggalkan. Sebab kita akan bincang nanti. InsyaAllah. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Apakah cara selawat yang paling sempurna? Selawat yang paling sempurna yang kita baca dalam tasyahud dalam solat. Itu yang diajar oleh Nabi SAW. Tapi Ustaz, boleh tak saya nak buat selawat yang lain? Selawat ni dia macam mana nak yang lain? Sama ada sallallahu ala Muhammad ataupun Allahumma salli ala Muhammad. Itulah lafaz selawat. Tapi kalau kita nak tambah dengan benda-benda lain, contoh macam kita kata Allahumma salli ala habibina Muhammad. Kita nak tambah sikit. Lepas tu kita nak tambah doa-doa yang lain selepas pada tu, yang tu tak jadi masalah tuan-tuan. Dianggap sebagai tawassul dengan amalan soleh, iaitu dengan selawat kita. Cuma dalam bab dalam solat, dalam tasyahud, nak tambah sayyidina ke tidak? Yang ni menjadi perbahasan para ulama. Sebagian ulama kata boleh tambah sayyidina, walaupun dalam hadis tak disebut sayyidina, kerana mereka mengatakan mereka nak beradab dengan Nabi. Kerana sayyidina tu maksudnya tuan kami, penghulu kami, ketua kami. Sebahagian ulama yang lain mengatakan tidak. Benda ini disebut oleh Ibn Hajar juga dibahas. Sebahagian ulama lain kata tak, kita ikut Nabi. Sebab kita ada dua pilihan. Nak ikut saluran hormat ataupun nak ikut saluran follow. Kan? Ada yang ikut saluran hormat, ada yang ikut saluran nak follow Nabi, apa yang Nabi tunjuk. Nabi tunjuk dalam hadis tak boleh sayyidina. Tapi kedua-duanya menghormati Nabi, menyayangi Nabi. Cuma cara berbeza. Kalau tanya kepada saya cenderung kepada pendapat follow Nabi SAW. Kerana ajaran Nabi itu yang terbaik. Di luar salat nak tambah habibina ke, nak tambah sayyidina ke, terpulanglah. Kerana di sana ada keluasan. Wallahu a'lam. Ada soalan-soalan yang kita akan bincang nanti ya. Jangan cepat sangat. Doktor, ada orang marah saya ikut ceramah doktor. Apa yang saya patut cakap pada dia ya? Cakap kat dia apa yang Nabi pesan kat dia, la taghdab.
La taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Ataupun kita pujuk dia, kamu janganlah marah. Jom ikut sekali, dengar. Apa yang tak betul bagi tahu. Tapi kalau dia tak nak dengar, nak buat macam mana kan? Kita tak boleh. Kita tak boleh nak paksa dia lah. Wih, banyak soalan ni tuan-tuan. 35 soalan so far. Ustaz, lafaz niat tadi di bibir atau dalam hati? Di bibir lah lafaz. Tapi bukan dikuatkan. Bukan dikuatkan. Hanya di bibir dengan lafaz yang kita dengar, kita gerakkan lafaz. Tapi itu sebahagian ulama' lah. Saya tak cenderung pada pendapat lafaz niat ni. Tapi kita berlapang dada lah masalah ni. Tapi niat yang ada, yang disepakati dalam jiwa. Tujuan kita nak buat apa. Itu niat dalam jiwa. Wallahu'alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adakah niat kita berdoa kepada Allah wajib menadah tangan untuk setiap permintaan? Menadah tangan adalah sunat, bukan wajib. Kerana ada tempat-tempat yang kita tak tadah tangan pun. Contohnya macam dalam sujud, kita minta pada Allah. Contohnya kita berdoa, kita tak tadah tangan. Dalam Fatihah pun kita ada minta pada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Kita tak tadah tangan. Ya, baik. Dengar muzik boleh ke tak? Dia tanya. Assalamualaikum Ustaz. Dia kata, dengar muzik boleh ke tak? Saya dah hurai panjang isu ni. Saya dah hurai panjang lah isu ni. Boleh tengok YouTube saya. Di sana ada khilaf di kalangan para ulama. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan, banyak lagi soalan-soalan yang saya tak dapat nak jawab. InsyaAllah kita akan tengok pada kuliah yang akan datang. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Nur Islam Academy kerana menganjurkan kuliah pada malam ini. InsyaAllah jika ada kesempatan yang lain kita berjumpa lagi. Terima kasih kepada Kak Lin, kepada Kak Lina yang bertungkus lumus, kepada Edmas yang bertungkus lumus menganjurkan majlis kuliah-kuliah ilmu ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati usaha kalian, memberkati usaha kalian. Terima kasih kepada semua yang hadir. Saya minta maaf terkasar bahasa tersilap kata. Kalau saya terkasar bahasa, saya tak sengaja, maafkan saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.